Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat menganalisis dalam channel Celik Faraid ini tentang soalan-soalan lama, soalan-soalan lepas tentang kes miras yang melibatkan pengiraan pada peperiksaan STPM. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat pada tahun 2017 juga ulangan ya, untuk soalan berkaitan dengan miras pada kertas syariah STPM. Ya. Pada soalan tersebut, pada nombor 4, hanya ada satu soalan sahaja yang melibatkan pengiraan. Ya, melibatkan pengiraan iaitu di bahagian C, manakala A dan B menuntut untuk para pelajar ataupun calon-calon STPM untuk mengetahui tentang teori ataupun ilmu tentang harta pusaka, terutama yang melibatkan, kalau soalan 4 ini melibatkan tentang A, terangkat 4 liability dalam harta pusaka, dan B, peranan utama Mahkamah Syariah dalam pentadbiran harta pusaka orang Islam di Malaysia ialah mengeluarkan sijil faraid atau perintah faraid. Jelaskan cara permohonan sijil faraid tersebut. So, itu adalah soalan-soalan teori yang menuntut untuk calon-calon STPM mengetahui subtopik yang berkaitan dengan perundangan ataupun berkaitan dengan Mahkamah Syariah, dan berkaitan dengan soalan A adalah berkaitan dengan liability dalam harta pusaka. Yang menjadi tumpuan kita adalah soalan C. Walaupun satu sahaja tetapi markahnya agak tinggi iaitu 8 markah, berkemungkinan waris ataupun calon-calon diminta untuk menyelesaikan kes yang melibatkan waris yang ramai. Kalau kita dapat perhatikan C itu dan kita huraikan ataupun kita perhatikan, soalan dia berbunyi, huraikan kes pembahagian harta pusaka bagi seorang lelaki yang meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri. So, ini adalah waris dia. 2 orang anak perempuan, 3 orang saudara perempuan seibu sebapa, dan seorang saudara lelaki sebapa. Agak ramai juga, that's why kita lihat ataupun pembahagian markah untuk soalan tersebut sebanyak 8 markah yang menuntut untuk kita mengetahui berapakah saham ataupun portion setiap waris-waris bagi kes C ini, bagi kes C ini. Okey, seperti biasa, saya cadangkan kepada calon untuk sedikit merangka ataupun melukis gambar rajah kepada waris-waris si mati. Tadi kita dapat perhatikan yang meninggal adalah lelaki. So, warisnya adalah isteri, 2 orang anak perempuan, 3 orang saudara perempuan seibu sebapa, maksudnya adik-beradik kandung kepada si mati perempuan, iaitu mungkin kakak ataupun mungkin adik perempuan. Dan seterusnya ialah seorang saudara lelaki sebapa. So kalau kita perhatikan kat sini ada 2, 4, 6, 7 orang. 7 orang menunjukkan 8 markah tadi adalah peruntukan yang besar untuk calon-calon perolehi ataupun skor dalam jawapan. Mari kita cuba selesaikan dan merungkai, menganalisis jawapan bagi kes nombor 4C ini. Seperti biasa, dalam kes yang melibatkan pengiraan ini, kita minta semua calon untuk salin semula waris-waris yang ada. Iaitu isteri kepada si mati, 2 orang anak perempuan, 3 orang saudara perempuan seibu sebapa, dan seorang saudara lelaki sebapa. Kita salinkan terlebih dahulu. Itu adalah step yang paling utama dalam menyelesaikan sesuatu kes pengiraan. Selepas itu, kita berpindah kepada langkah yang kedua. Langkah kedua apa dia? Iaitu daripada senarai waris-waris ini, ada mereka yang akan terdinding.
Okey, kalau kita perhatikan dalam situasi ini, saudara lelaki sebapa mungkin ataupun dalam keadaan ini akan dihajab ataupun terdinding. Kerana apa? Kerana ada saudara perempuan yang akan mendapat asobah ma'al ghair. Kenapa dia dapat asobah ma'al ghair? Sebab si mati meninggalkan zuriat perempuan. Bila zuriat perempuan sahaja, maka adik-beradik kandung akan dapat bakinya. Okey. So, apabila adik-beradik kandung sudah mendapat baki, tidak mungkin, formulanya ialah tidak mungkin dalam sesuatu kes ada dua kelompok yang berbeza akan mendapat baki. Konsep itu salah. Ya, maksudnya, baki hanya pada jalur ataupun row yang satu sahaja. Orang lain mungkin akan diblok. Ya, disebabkan baki itu hanya satu kelompok sahaja. Itu maksud dia. Okay. Cuba kita perhalusi lagi. Okay. Untuk bahagian isteri si mati, mereka akan isteri dia akan dapat 1/8 kerana formulanya ialah apabila si mati tinggalkan zuriat, maka isteri si mati layak untuk mendapat 1/8. Okey. Dua orang anak perempuan hanya layak sifirnya sebanyak 2/3. Itu memang formulanya. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Okey. Itu dalam ayat Qurannya. Dan 3 orang saudara perempuan kandung seibu sebapa ini akan layak untuk mendapat lebihan asobah. Cumanya namanya ialah asobah ma'al ghair. Dapat lebihan bersama dengan yang lain. Dengan yang lain itu adalah disebabkan zuriat perempuan tadi. So itu adalah bahagian fardu ini terlebih dahulu. Formula. Okey. Seterusnya, bila kita perhatikan pada pecahan-pecahan yang ada, waris yang mendapat secara furud ataupun ashabul furud, ada nombor 8 dan ada nombor 3, maka dua nombor ini boleh bertemu pada satu nombor ataupun diistilahkan sebagai asal masalah dalam faraid ataupun dalam matematik disebut dengan gandaan sepunya terkecil, least common denominator, pada nombor 24. Maka 24 itulah yang akan dijadikan sebagai base number. Okay. So, 24 untuk mengetahui saham setiap waris itu, maka kita mulakan dengan isteri. 24 bahagi 8, 3. 3 darab 1 bersamaan dengan 3. Ini bahagian isteri. Untuk bahagian anak perempuan, 24 bahagi 3, 8. 8 darab 2 bersamaan dengan 16. Okay. So, kalau kita perhatikan, jumlah antara 3 dan 16 ini baru berjumlah berapa? 19. Okey, sedangkan total ataupun jumlah pembawah tadi kita kata ialah 24. So, untuk mengetahui lebihan, konsep lebihan tadi, maka 24 tolak 19 bersamaan dengan 5. Okey, 5. Okey. Dalam kes ini, masih belum selesai, perlukan kepada penyelarasan ataupun tasheh. Diistilahkan dalam faraid, diistilahkan tasheh. Kerana apa? Kerana ada saham yang tidak sinkronis, yang tidak boleh dibahagikan mengikut kepala ataupun bahagian waris yang ada. Kalau bahagian anak perempuan mungkin tidak menjadi masalah sebab 16 boleh bahagi kepada 2 orang. So, seorang anak perempuan akan mendapat 8/8. 8/24, 8/24. Yang menjadi masalah sekarang ialah 5 bahagian saham untuk kita bahagikan kepada 3 orang waris. Iaitu 3 orang adik-beradik perempuan kandung. Okay, saudara perempuan seibu sebapa. Maka penyelesaiannya ialah kita ambil nombor 3 ini dan perlu didarabkan dengan nombor saham dan juga asal masalah dalam kes ini. Mulakan dengan nombor yang di bawah, iaitu 24 darab dengan 3, maka menghasilkan asal masalah yang baru iaitu 72. Betul ya, 20. Bila nombor bawah dia darab dengan nombor 3, maka nombor yang atas juga perlu didarabkan dengan 3. Okey. So, bermula dengan saham isteri 3 darab 3 adalah 9. 16 darab 3 ialah 48. Itu untuk bahagian 2 orang anak perempuan. Dan 5 darab 3 bersamaan dengan 15. Jika kita tidak yakin, kita boleh jumlahkan nombor yang atas ini. Kalau menghasilkan nombor berapa? 72, maka proses itu adalah betul. Adalah betul. Seterusnya, kalau kita perhatikan,
Berapakah bahagian seorang? Lebih mudahlah. 48 bahagi 2 bersamaan dengan 24. Maksudnya seorang anak perempuan akan mendapat 24/72. Dan 15 bahagi 3 akan mendapat 5/72. Maka apabila kita dah tulis untuk bahagian seorang ini, menunjukkan kita sudah memberi jawapan ataupun menghuraikan pengiraan ini, iaitu setiap waris berapa yang mereka layak ataupun berhak dapat dalam kes kematian lelaki tersebut. So, itulah dia kes miras yang berlaku pada nombor 4C pada tahun tersebut. Mudah-mudahan mendapat ataupun membantu pada calon-calon STPM yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.